lama di hadapan rumah pusaka itu sebelum melangkah masuk ke halaman. Udara kampung terasa asing walaupun dia dibesarkan di situ suatu ketika dahulu. Angin petang bertiup perlahan, membawa bau tanah lembap dan daun rebuk. Rumah kayu itu masih berdiri, tetapi catnya mengelupas. Papan dindingnya kehitaman dimamah usia dan hujan. Tingkap-tingkap tertutup rapat, seolah-olah enggan melihat dunia luar. Di sudut halaman, perigi lama itu masih di situ. Dinding batanya retak-retak dan ditumbuhi lumut hijau gelap. Tali perigi tergantung lesu, baldi besinya berkarat dan berkeriut apabila ditiup angin. Azlan merasakan satu rasa tidak selesa merayap di dadanya, seolah-olah perigi itu bukan sekadar objek mati, tetapi sesuatu yang sedang memerhatikannya dalam diam. Sunyi di halaman terasa terlalu tebal, terlalu hidup. Di dalam rumah, bau kayu lama dan asap kemenyan menyambutnya. Nenek Siti duduk di kerusi rotan berhampiran dapur. Tubuhnya bongkok dan tangannya bergetar sedikit. Wajahnya penuh kedutan, namun matanya masih tajam, seakan menyimpan terlalu banyak rahsia yang tidak pernah terluah. Apabila pandangan neneknya jatuh ke arah Azlan, senyumannya tidak sampai ke mata. Dia menggenggam tangan Azlan kuat, terlalu kuat untuk orang seusianya. Lan, Suaranya hampir berbisik, serak dan dalam. jangan dekat dengan perigi itu. Suaranya hampir berbisik, serak dan dalam. Ada sesuatu yang tidak baik di sana. Sudah lama, terlalu lama ia menunggu. Azlan hanya ketawa kecil, cuba menenangkan suasana. Baginya, itu cuma pantang larang orang tua, cerita lama yang diwariskan bersama ketakutan. Malam turun perlahan, menelan rumah pusaka itu dalam kegelapan. Lampu minyak bergoyang-goyang cahayanya, menghasilkan bayang aneh di dinding. Azlan berbaring di bilik lamanya, memandang siling kayu yang penuh kesan paku berkarat. Tiba-tiba, satu bunyi halus menyelinap masuk ke telinganya. Tangisan. Bukan tangisan kuat, tetapi seperti esakan tertahan, sayu dan panjang. Ia datang dari luar rumah, dari arah halaman, dari arah perigi. Azlan duduk tegak, jantungnya berdegup lebih laju. Tangisan itu berhenti seketika, kemudian bersambung semula, kali ini lebih dekat, seolah-olah memanggil namanya. Dengan langkah perlahan, Azlan keluar ke halaman. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya pucat dan dingin. Perigi itu berdiri tegak di hadapannya, lebih besar daripada yang dia ingat. Dia menghampiri dan menjenguk ke dalam. Airnya hitam pekat, seolah-olah menyerap cahaya bulan. Tiba-tiba, permukaan air itu beralun perlahan. Satu bayangan pucat muncul. Wajah wanita, matanya kosong dan terbuka luas. Bukan bayangannya sendiri. Azlan tersentak ke belakang, hampir terjatuh. Nafasnya tercungap-cungap, telinganya berdengung. Apabila dia menjenguk semula, air itu kembali tenang, seolah-olah tiada apa yang pernah berlaku. Pagi menjelma, tetapi Azlan bangun dengan tubuh yang terasa berat, seperti tidak tidur langsung. Kepalanya berdenyut dan perasaannya bercampur baur antara takut dan keliru. Ketika dia mengangkat tangan, dadanya berdegup kencang. Di telapak tangannya,
tumpukan merah kehitaman seperti darah kering. Dia bergegas ke dapur, mencuci tangannya berulang kali. Air mengalir deras, sabun disapu sehingga berbuih. Namun tumpukan itu tetap di situ, malah kelihatan semakin jelas. Nenek Siti memandang tangan Azlan lama, terlalu lama. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Itu tanda Katanya perlahan. roh wanita itu sudah memilih kamu. Dengan suara tersekat-sekat, Nenek Siti akhirnya membuka rahasia. Bertahun dahulu, seorang wanita dibunuh oleh suaminya sendiri. Mayatnya dibuang ke dalam perigi itu untuk menutup dosa. Tetapi darahnya tidak pernah hilang. Air perigi itu menjadi saksi. Dia mati menunggu keadilan. Bisik nenek. Dan kini dia mahu pengganti. Azlan panik. Dia mencapai bagnya dan berlari keluar rumah. Namun pintu pagar besi itu terkunci. Rantai besinya berkarat, tetapi kukuh. Tidak mungkin dibuka. Tangisan itu kembali. Kali ini lebih kuat, lebih dekat. Udara di halaman menjadi sejuk mencengkam. Di sisi perigi, satu susuk tubuh berdiri. Rambutnya panjang, hitam dan basah, menutupi wajah sepenuhnya. Tubuhnya kaku, pakaiannya koyak dan lusuh. Air menitis dari hujung rambutnya, bercampur dengan darah yang mengalir perlahan. Tangan wanita itu terkulai, jari-jarinya kehitaman seperti lama terendam. Perlahan-lahan, kepalanya terangkat. Wajahnya terdedah, mata terbuka luas tanpa kelip. Bibirnya tersenyum, senyuman yang tidak sepatutnya wujud pada wajah mayat. Azlan berpusing dan berlari masuk ke dalam rumah. Papan lantai berkeriut kuat di bawah langkahnya. Nafasnya terputus-putus, dadanya terasa seperti terbakar. Namun, apabila dia sampai ke koridor, susuk tubuh itu sudah ada di situ. Air dan darah menitis ke lantai kayu, meninggalkan jejak merah yang perlahan-lahan meresap. Bau hanyir memenuhi udara. Wanita itu menghulurkan tangan, jari-jarinya hampir menyentuh Azlan. Azlan menjerit, tetapi suaranya seakan ditelan rumah itu. Dinding-dinding kayu bergetar perlahan. Lampu minyak terpadam satu persatu. Wanita itu berbisik, bukan dengan mulutnya, tetapi terus ke dalam kepala Azlan. Gantikan aku. Keesokan paginya, cahaya matahari pagi menembusi kabus nipis yang menyelimuti halaman rumah pusaka itu. Ayam berkokok seperti biasa, tetapi tiada suara manusia menyahut. Rumah kayu itu sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah ditinggalkan secara tergesa-gesa. Pintu utama terbuka luas, engselnya berkeriut perlahan ditiup angin pagi. Di lantai kayu, kesan tapak kaki basah kelihatan samar-samar berakhir di ambang pintu. Tiada Azlan, tiada beg, tiada tanda dia pernah keluar dari situ dengan selamat. Di halaman, berigi lama itu berdiri kaku. Airnya tidak lagi hitam, tetapi merah pekat, seperti darah yang belum sempat mengering. Permukaannya tenang, terlalu tenang, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Baldi besi yang tergantung berayun perlahan, dan dari dalam perigi, bau hanyir naik bersama angin. Sejak hari itu, apabila malam turun dan kampung diselubungi sunyi,
orang kampung mula mendengar sesuatu yang tidak pernah mereka dengar sebelum ini. Bukan lagi tangisan wanita, tetapi suara lelaki, desakan tertahan, memanggil minta tolong, kadang-kadang menyebut satu nama yang tidak jelas. Suara itu datang dari dalam berigi lama, bergemar perlahan, seolah-olah merayu untuk dibebaskan. Dan mereka tahu, berigi lama berdarah itu tidak pernah kenyang.